Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dalam slot Hitung Kotor bersama saya Hisham Abu Hassan. Seperti yang saya uar-uarkan melalui story saya, walaupun tak ada orang tengok pun saya rasa. Tapi hari ini saya nak bercerita mengenai hibah takaful. Hibah takaful tu laris ke? Kan? So, sebelum saya bercerita mengenai hibah takaful ni, lebih baik kita bermula dengan Al-Fatihah lah. Sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Semoga majlis kita diberkati, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. So, alhamdulillah. Terima kasih. So, apa khabar semua? Saya doakan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, sejahtera, dijauhkan daripada segala penyakit dan sentiasa mendapat keberkatan dan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. So, hari ini kita nak bercerita mengenai hibah takaful, kan? Laris ataupun tidak, kan? Kita akan tengok satu perkongsian yang pertama kalinya saya buat secara live ni, mendedahkan keadaan sebenar ataupun yang selalunya benda ni confidential tak adalah, tapi jaranglah orang share kan dia punya sama ada laris atau tidak, kan. So, jadi sebelum kita nak bercerita tentang laris ataupun tidak tu, adalah lebih baik kita fahami dulu apakah itu maksud hibah takaful tu. So, sebelum kita fahami maksud hibah takaful tu, kita fahamkan dulu apakah maksud hibah. Hibah ni mungkin ramai orang dah tahu, tapi suka saya jelaskan lagi sekali. Hibah ni daripada segi bahasa maksudnya adalah hadiah lah. Maksud hadiah kan. So, bila bermaksud hadiah, jadi kalau katakan kita cakap tentang hibah takaful pula, hibah takaful ni membawa maksud hibah bersyarat yang memang dah tertakluk dalam satu akta dekat negara kita ni, dipanggil Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, APKI, ataupun selalu kalau orang yang fasih berbahasa Inggeris tu boleh selalu dia akan refer kepada IFSA lah, Islamic Financial Service Act 2013, yang mengatakan pemberian manfaat berupa wang ringgit menjadi hak mutlak kepada penama yang telah disetujui oleh peserta takaful jika berlaku kematian kepadanya dalam tempoh masa perlindungan takaful kepadanya berkuat kuasa. Maksudnya itulah maksudnya pemberian. Kalau dulu kita ambil takaful ataupun ambil insurans, kita letakkan sebagai penama. Penama tu hanya bertindak sebagai wasi lah. So, sebagai wasi maksudnya dia bukan menjadi hak mutlak kepada dia. Tapi kalau katakan sekarang ni, kalau kita nak ambil takaful, kita masih lagi ada lagi pilihan tu, pilihan wasi ataupun pilihan sebagai hibah. Jadi adalah lebih baik selalunya ejen-ejen takaful akan menasihatkan supaya meletakkan sebagai hibah lah, sebagai hibah, supaya kita tik bahagian hibah tu supaya senang kemudian hari lah, yang kemudian hari. So, maksudnya hibah takaful ni hanya akan berlaku jika berlaku kematian, kan gitu banyak. Betul ke? Tak juga sebenarnya. Hanya jika berlaku kematian, betul. Betul untuk satu term, maksudnya betul jika untuk kegunaan penama lah. Kalau kita niatkan waktu kita buat takaful tu untuk kita berikan kepada orang yang kita sayang, contohnya anak kita, isteri kita, mak kita, ayah kita, kan. Kalau kita niatkan untuk nak bagi pada tu, jika berlaku kematian pada kita, jadi akan jadi sebagai itulah sebagai jadi penama, dia orang akan dapat hak mereka itulah. Tapi selain daripada itu, dia juga selalunya dalam hibah takaful ni
dia ada lagi benefit-benefit lain. Contoh macam jika tidak berlaku kematian, contoh jika hanya berlaku hilang upaya kekal, jadi wang pampasan daripada takaful yang yang tu masih lagi akan dikeluarkan di syarikat takaful, masih lagi akan mengeluarkan wang pampasan tu, tapi tak diberikan kepada penama tadi lah, tapi diberikan kepada peserta takaful tu sendiri, peserta takaful tu sendiri kan. Dan jika ada lagi manfaat lain, contoh manfaat berlaku penyakit kritikal, apa semua tu, dia boleh juga digunakan untuk kegunaan tu lah, untuk kegunaan tu. So kita dah, saya harap kita boleh faham apa itu maksud hibah takaful secara yang betul lah, secara yang betul kan. So kita akan pergi kepada hibah takaful ni laris ke? Cuma bila nak pergi kepada hibah takaful ni laris ke, saya suka nak refer kepada ni. Kita akan tengok hibah takaful tu penting ke tidak. Kita akan tengok macam ni. Jadi hibah takaful tu, kenapa hibah takaful tu penting? Kenapa sebelum kita tengok dia laris ataupun tidak, kita tengok sebab kenapa hibah takaful tu penting. Salah satunya kita katakan hibah takaful ni sebagai satu dana yang paling pantas sekali yang boleh kita dapat, yang boleh kita harapkan jika kita ditimpa musibah. Sebab apa? Sebab dia dia tak perlukan banyak benda yang kita perlu buat lah. Banyak benda yang perlu kita buat. Contoh, kalau benda lain mungkin, kalau harta lain kita mungkin terpaksa jualkan kan, kita terpaksa mencari pembeli, kita terpaksa mencari pembeli. Banyak jenis pembeli. Ada pembeli yang akan membeli mengikut harga kita, ataupun pembeli yang akan mengikut harga yang dia nak. Jadi selalunya harga yang dia nak tu selalunya harga tu lebih rendah daripada harga kita lah. Jadi itu dia akan menjadi memakan masa lah dekat situ. Kemudian nak carikan pembeli yang berkualiti pun satu hal juga lah, Jadi tapi dalam takaful, hibah takaful ni, jika kita ditimpa musibah, dan musibah tu jenis musibah yang menimpa kita tu berada dalam kategori yang hibah takaful kita ada. Contohnya hilang upaya kekal, penyakit kritikal, kematian kan. So dana tu akan dikeluarkan dengan segera tanpa perlu buat benda-benda lain lah. Cuma perlukan, contoh macam kalau berlaku kematian, perlulah sediakan bukti yang mengatakan kematian berlaku lah. Bukti kematian berlaku, contoh macam surat ke bumi kan, kemudian sijil kematian, benda-benda macam tu je lah. Jadi bila dah diprovidekan benda tu, selalunya ambil masa, mungkin tak lama lah, tak lama. Dalam saya punya kes, dalam sebulan dah keluar dah hibah takaful ni. So itu sebagai satu. Yang pertamanya kenapa dia penting, sebab dia dana pantas. Dana bukan setakat pantas saja, dana yang terpantas apabila kita ditimpa musibah. So yang keduanya, kenapa hibah takaful ni penting? Yang keduanya, dia boleh digunakan sebagai pengganti pendapatan untuk teruskan kehidupan. Tak kisahlah untuk yang ditinggalkan untuk teruskan kehidupan ke, ataupun untuk peserta takaful tu sendiri untuk teruskan kehidupan. Sebabnya seperti kita tahu, contoh kalau katakan kadang-kadang orang cakap, tak apalah kalau aku tak ada, nanti dia orang pandai-pandai lah nak teruskan kehidupan, betul tak? Selalu sangat kita dengar ayat-ayat macam ni lah. Selalu, bukan mungkin kita lah, selalu sangat ejen-ejen takaful mendengar jawapan-jawapan macam ni. Cuma dalam kita, kadang-kadang kita bercakap macam tu, kita terlupa untuk berfikir. Itu kalau katakan kes mati kan. Cuma kalau katakan kita fikir kes tak mati pula, kita tak mati sebenarnya, tapi kita hidup, tapi umpama macam mati, adakah itu akan menyebabkan kesusahan ataupun tidak? Pastinya dia akan menyebabkan kesusahan kan. Walaupun kita bercakap tak apalah, aku tanggung sendiri sakit aku, tapi sebenarnya orang yang berada di sebelah kita,
mungkin family terdekat kita akan merasa susah hati, sangat susah hati untuk melihat keadaan kita tu. Dia orang akan sangat susah dan akan mencari jalan macam mana nak solve lah masalah tu sedaya upaya mereka. Dan bila mencari jalan tu, selalunya dia tidak akan lari daripada melibatkan masalah wang ringgit. Pastinya dia akan melibatkan masalah wang ringgit. Jadi bila dia melibatkan wang ringgit, kalau katakan kita mempunyai satu plan hibah takaful, mungkin kita boleh gunakan dana ni untuk kita sebagai pengganti pendapatan kita lah. Kalau dulu kita boleh bekerja, kita boleh adalah pendapatan, tapi kalau dah kita terlantar sakit, itulah sebagai pengganti pendapatan kita. So dalam pengganti pendapatan ni, selalunya ejen-ejen takaful akan nasihatkan untuk membuat mungkin 10 kali ganda daripada punca pendapatan tahunan seseorang peserta tu. So itu kita boleh discuss kemudian lebih detail. Cuma kita nak apa yang saya nak share kat sini, ada dua benda saya share. Satu, kenapa dia penting? Satunya sebab dia adalah dana yang paling pantas sekali. Yang keduanya, dia boleh jadi sebagai pengganti sumber pendapatan kita, insya-Allah. Yang ketiganya, dia boleh juga digunakan sebagai plan simpanan hari tua. Macam saya beritahu awal tadi, hibah takaful ni, satunya jika berlaku sesuatu lah, sebab dia nama pun hibah bersyarat, betul tak? Tapi kalau katakan selalu kita share macam ni, dia if something happen, ada bendanya. Nothing happen pun ada bendanya. So nothing happen ni maksudnya dia tidak berlaku kematian, contohnya tidak berlaku hilang upaya kekal, tidak berlaku penyakit kritikal. Kemudian selepas tempoh perlindungan tu tamat, tak ada apa-apa berlaku. Jadi adakah peserta takaful tu akan hilang macam tu saja apa yang contribution yang dibuat selama ni? Sebenarnya tidak. Dia juga boleh dijadikan sebagai satu plan simpanan untuk hari tua kita. Jadi ada sedikit portion untuk kita dapat balik dalam bentuk cash value lah. Yang tu bila berjumpa dengan ejen, kita boleh tanyakan soalan yang lebih detail, sebab dia agak complicated sedikit untuk saya terangkan dekat sini tanpa membuat quotation. Jadi kalau kita dah buat quotation, jadi kalau nak buat quotation tu, nanti saya akan letakkan saya punya nombor telefon, ataupun boleh hubungilah mana-mana ejen sekalipun, dia orang akan keluarkan quotation tu. Daripada situ boleh tanya soalan yang lebih detail dekat situ. Cuma dah ada tiga isi penting yang mengatakan hibah takaful ni penting. Hibah takaful ni penting. Satu ni tadi, dana terpantas. Kemudian sebagai pengganti pendapatan. Yang ketiga sekarang ni, plan sebagai satu plan simpanan hari tua jika tak ada berlaku apa-apa, kan? Walaupun kita memang kita mengharapkan tak akan berlaku apa-apa lah. Mana ada orang walaupun dia beli takaful, dia mengharapkan dia mati. Dia jarang orang macam ni. Kita tak ada orang macam tu, kan? So yang ketiga, kan, yang keempat, kita katakan sebagai, dia juga boleh digunakan sebagai satu dana untuk uruskan harta pusaka. Kita kena faham kadang-kadang, yang ni untuk lebih dekat lagi, kita tengok ni, okey, dana untuk uruskan harta pusaka. Ni ilustrasi ni saya Google dan saya jumpa daripada kenalan rapat saya juga daripada SB. Saya dah beritahu dia, saya pinjam gambar ni. So rata-rata orang kadang-kadang dia memang mempunyai harta yang banyak, tapi malangnya, bukan malang lah, kalau katakan harta itu masih lagi atas nama dia. Jadi bila dia meninggal, harta tu walaupun sebanyak mana pun harta dia, harta tu akan menjadi harta pusaka. Bila menjadi harta pusaka, waris-waris dia tak ada cara lain untuk nak dapatkan harta tu kecuali dengan kena buat urusan untuk menguruskan harta pusaka ni lah. Jadi urusan harta pusaka ni melibatkan contoh macam yang tertulis kat sini lah. First kali sekolah kita semua orang tahu, mestilah berlaku kematian, mestilah menguruskan jenazah dulu, betul tak? Bila menguruskan jenazah, kemudian mungkin tak se-immediate, tak secepat tu kita nak selesaikan. Selalunya bila nak uruskan jenazah, selalunya akan ada orang cakap kalau ada urusan, ada hutang, si mati ada hutang apa-apa,
boleh datang kepada dia kan. Jadi mungkin akan ada orang-orang datang hutang. Jadi kita kena selesaikan hutang-hutang dia, dunia dan akhirat dulu kan. Kemudian kita uruskan harta pencarian dia. Dia dengan bini dia kan. Berapa orang bini dia pula kena tengok. Ini kalau ada hibah, ada harta amanah, kemudian wasiat daripada 1/3 kepada bukan waris. Kalau lebih daripada 1/3 dah buat dah wasiat tu dah jadi tak sah. So baki itu agih kepada waris, ikut wasiat ataupun ikut sepakat ataupun ikut faraid. Jadi proses ni nak uruskan ni harta pusaka ni selalunya memakan masa dan dia memerlukan duit. Pastinya memerlukan duit. So dekat sinilah hibah takaful tu memainkan peranan lagi sekali. Dia boleh memainkan peranan untuk nak menjadi dana tu, untuk nak uruskan harta seseorang yang banyak tu, untuk nak uruskan harta tu. Semakin banyak harta dia yang ditinggalkan, semakin banyaklah duit yang dia perlukan, duit yang orang lain yang nak uruskan harta tu perlukan untuk uruskan dia. So ini salah satu dia yang ni kan, dana untuk uruskan harta pusaka. Kemudian kita tengok apa pula lepas tu. Yang kelima kita katakan dia hibah ni adalah hadiah kan, macam kita tadi maksud dia tadi tu, hibah ni adalah hadiah. So bila kita katakan sebagai hadiah, jadi hibah takaful adalah 100% milik penerima. Jadi dia membolehkan kita mengelakkan perbalahan. Perbalahan akibat kurang faham macam sebenarnya pun. Bukan katakan kita katakan faraid sistem lain, sistem Islam yang lain tu salah, bukan macam tu. Sebab kadang-kadang kita tak ramai orang yang memahami pembahagian faraid tu. Jadi mungkin akan menyebabkan perbalahan. Tapi dengan hibah takaful ni, dia dah dinyatakan dengan jelas nama siapa yang penerima tu. Jadi kita boleh mengelakkan perbalahan di kemudian hari. Perbalahan ketika kita tak ada. Kita tak mahu kita terlantar, duduk dalam kubur. Yang duduk di atas kubur ni duduk berbalah disebabkan oleh harta kita. So dengan buat hibah takaful, kita dah very straightforward. Kalau kita nak nyatakan A lah penerima dia. Kalau kita akan nyatakan A 50%, B 50%, masing-masing dapat 50%. Dan pernah juga ada klien saya, ataupun klien saya lah, dah jadi klien kan, dia tanya, boleh ke hibah takaful ni boleh bagi pada seorang saja ke? Tak, dia boleh bagi kepada siapa saja yang kita nak. Seorang ke, 2 orang ke, 3 orang ke, 4 orang ke, 5 orang ke, 6 orang ke. So kita boleh bahagilah, kita bahagikan ikut kepada kita akan letaklah ratio mungkin ni 20%, ni 20%, ni 40%, ni 20% lah yang balance kan. Okay. Jadi total dia 100% kan. So boleh bagikan. So dia boleh dengan hibah takaful ni dia jelas, lebih jelas. Sebab nama penerima tu dah diletakkan dekat situ. So nama penerima ni pula bukan setakat once kita letak tu tak boleh nak tukar-tukar. Dia boleh tukar-tukar selagi dalam keadaan kita hidup lah. Sebab nama tu mestilah dipersetujui oleh peserta tu. Peserta tu mestilah keadaan dia mesti hidup lah sebelum dia menutupkan mata dia kan, untuk kali terakhir dia. So boleh diubah, boleh diletakkan lebih daripada satu. Itu tentang penerima manfaat tu lah. Boleh ditukar-tukar kan. Okay, yang ke-6 yang ke-6 ni boleh diberikan kepada bukan waris. Kenapa benda ni menjadi penting juga untuk kita tahu? Hibah takaful ni sebenarnya boleh diberi kepada bukan waris. Sebab nama pun adalah hibah. Hibah tu adalah hadiah tadi kan. Boleh diberikan kepada waris. Sebab apa? Kepada bukan waris. Sebabnya kalau katakan kita contohlah kita saya tak ada anak angkat, tapi mungkin ada kenalan kita ataupun ada yang mempunyai anak angkat contohnya kan. Anak angkat ni memang kita jaga dia daripada kecil, contohnya kita jaga dia daripada kecil, kita sayang dia macam anak kita sendiri. Tapi
Na'udzubillah berlaku kematian pada kita, harta-harta kita dia tak ada hak sebenarnya, sebab dia adalah anak angkat. Anak-anak kita saja yang ada hak lah. Jadi mungkin boleh berlaku bukan kata ketidakadilan disebabkan oleh faraid itu, bukan. Tapi mungkin kita akan, kalau kita ada, kita rasa kesian, sepatutnya dia pun terima lah juga kan, sebab kita dah anggap dia macam anak kita sendiri. So dengan menggunakan hibah takaful ni, kita boleh buat macam tu. Kita boleh bagi pada bukan waris kita sekalipun. Kita boleh bagi kepada waris. Contoh kalau katakan harta kita dah khususkan dekat bahagian anak-anak kita, mungkin dengan hibah takaful ni kita buat khusus untuk anak angkat sajalah. Anak angkat saja. Sebab yang daripada anak-anak kita dah terimakan harta daripada harta pusaka tadi, melalui sistem faraid tu. Jadi kita boleh buat macam tu, gunakan hibah takaful sebagai satu medium, satu cara untuk kita tinggalkan sesuatu yang baik kepada orang yang kita sayang, selain yang dalam kategori bukan waris kita lah, bukan waris kita. So yang tu satu Okey. Yang ke-6 tadi kan? Yang ke-6. Okey, yang ke-7-nya, hibah takaful ni kenapa kita kata dia sangat penting? Kita kena dia salah satu cara yang kita boleh usahakan untuk kita ubah nasib generasi kita. Kita cuba imagine macam ni. Mungkin kita tak menerima apa yang saya nak ceritakan ni. Mungkin kita tak terima daripada ayah kita, daripada datuk kita. Tapi apa kita menjadi orang yang penting tu. Kita menjadi contohnya saya cerita, generasi, contoh kata saya buat gambar ada 3, satu gambar orang tua, yang gambar penyu tu, kemudian gambar ni yang tengah tu macam bapak lah, yang ketiga tu anak kan. Ni adalah daripada cerita Dragon Ball sebenarnya. So daripada 3 generasi ni, contoh kalau kata kita adakan satu cerita, bukan adakan, kita fahami cerita ni. Seorang datuk, contohnya datuknya dia mempunyai kedai basikal lah, kedai basikal. Tapi katakanlah dia ada hibah takaful. Kemudian bila dia meninggal, dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan kedai basikal tu sebagai harta pusaka kepada anak dia lah, yang tengah tu. Dan dia juga tinggalkan hibah takaful punya amount tadi kan? Jadi bila anak dia dapat macam tu, anak dia boleh ubah tak jenis dia? Mungkin daripada hibah, daripada kedai basikal tu boleh jadi kedai motor. Dia boleh membesarkan, dia dapat satu dana yang lain untuk dia membesarkan perniagaan dia. Kemudian daripada anak ni pula, dia pun buat benda yang sama macam bapak dia tadi, yang si datuk tu. Bila dia tak ada, dia tinggalkan kedai motor yang dia dah besarkan tu kepada anak dia yang kecil ni. Jadi dan termasuk hibah takaful tu tadilah. Jadi bila anak ni yang dapat ni, dia mungkin boleh membesarkan daripada hibah kedai motor tadi, mungkin jadi kedai yang lebih besar, kedai kereta pula. Perniagaan dia mungkin lebih maju lagi, boleh diperbesarkan. So generasi mereka ni akan berubah disebabkan oleh dana-dana yang datuk yang tadi memulakan tadi tu. So yang hebat dekat sini bukan bahagian cucu tu, tapi yang hebat tu adalah datuk tu tadi, yang berfikir panjang untuk mengubah generasi dia. Dia tak mahu generasi dia hanya bergantung kepada perniagaan dia yang kecil ni saja. Contoh hanya bergantung kepada ini saja. Contoh dia buat, kalau kita mungkin tak ada kedai basikal, kita ada contoh ada kebun yang sedikit saja, mungkin bergantung kepada tu je. Jadi bendang yang kecil tu saja. Kalau macam saya duduk kat Kedah, ada bendang satu sekelung saja duduk bergantung tu je lah. Anak pun bergantung kat itu. Jadi kalau dia tu, mungkin dia boleh besarkan lagi benda tu. Jadi itulah generasi kita boleh diubah dengan cara menggunakan hibah takaful ni. Sebab hibah takaful ni satu cara kita nak membuat aset dengan cara yang paling cepat lah, tapi secara yang sah lah, secara yang sah. Sebab kita perkongsian ramai-ramai dan kita bantu kan. So itu adalah 7 kriteria yang saya katakan kenapa hibah takaful tu penting. Kriteria yang menyokong statement yang mengatakan hibah takaful ni memang penting. Sebab 7 benda ni tadi. So selain daripada disebabkan oleh ada 7 benda ni lah, kita
nak menjawab hibah takaful ni laris ke kan? Laris ke? So kita tengok dekat sini. Ini perkongsian, ini daripada inilah, boleh tengok dekat sini lah. Boleh tengok dekat sini. Ini daripada grup saya lah, grup kami, grup saya. Yang bahagian yang saya saya buat dot tu, cases tulis itu. Kalau anda perhatikan betul-betul, dia tulis itu YTD 2020 483. Sekarang ni yang kalau duduk ada bar chart kat atas tu, bar warna merah tu 1071. So apa maksud dia tu? Maksud dia adalah tahun lepas, untuk tempoh yang sama daripada Januari sampailah Ogos, maksudnya sampai Ogos ni, seramai 483 orang menyertai plan takaful ni sama grup saya sahaja, bukan total Prudential, bukan total Khalifah Group, tapi grup saya saja, grup saya yang kecil ni saja. Hanya 483 orang saja menyertai dia. Tapi untuk tempoh yang sama juga pada tahun 2021, tahun ni, tempoh yang sama 1071 orang menyertai dia. Nampak tak dia punya berapa kali ganda tu kan? Kalau kita tengok dia tulis tu year to date growth tu 121% lah, 121%. Orang baru menyertai hibah takaful ni bersama dengan grup saya saja. Bukan grup orang lain, bukan satu Prudential, bukan satu Malaysia kan? Bukan satu Malaysia. So hanya grup yang kecil, tapi maksudnya memang ramai orang dah mula membuka mata pentingnya hibah takaful ni. So cuma sikit atau banyak yang dia ambil itu mungkin bergantung kepada kemampuan dia pada waktu dia ambil lah, pada waktu ni lah. Dan benda tu boleh diubah-ubah, boleh dibuat perubahan. Maksudnya makin ramai orang makin sedar, kan? Makin ramai orang makin sedar, dan memang nampak sangat ketara peningkatan ni sangat banyak. Dan alhamdulillah lah, kita dapat mungkin, tapi walaupun banyak macam ni pun sebenarnya still lagi masih ramai lagi yang belum ambil. So saya sangat ambil kesempatan ni untuk menyeru kepada yang belum ada lagi plan hibah takaful, masih belum terlambat, dengan syarat satunya, yang pertamanya mesti tak ada sakit lah, maksudnya tak ada sakit yang serius. Syarat dia belum terlambat jika kita masih sihat lah. Belum terlambat. Tapi kalau kita dah tak sihat, memang agak sukar untuk kita nak dapatkan apa hibah takaful ni. Kemudian masih lagi ada kemampuan lah. Macam juga kita selalu dengar, ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara kan. Itu benda tu semua orang boleh hafal, budak-budak pun boleh hafal sebab ada nasyid. So kita kadang-kadang kita hafal saja, kita cakap saja, kita tak faham apa maksud dia. So benda yang sama juga apply untuk hibah takaful ni lah. So itu sahaja kot perkongsian saya pada hari ini. Memang hibah takaful ni sangat laris, dan saya memang syorkan sangat untuk siapa yang melihat video ni, ambillah dengan cepat, dengan kenalan anda yang menjadi ejen, bantu mereka, sokong mereka. Untuk kalau anda rasa anda nak buat sendiri pun, anda approach lah dia, ataupun approach dia untuk macam mana, tanya dia macam mana nak jadi ejen. Sebab masih lagi dalam industri takaful ejen ni, masih lagi kita kekurangan ejen sebenarnya. Hanya sekitar ada dalam 100,000 orang ejen saja sekarang ni kat Malaysia ni, yang ada 32 juta kan, lebih kurang macam tu kan. So tersangat sedikit. Jadi masih lagi potensi dia masih lagi besar. So boleh approach kenalan masing-masing, ataupun kalau nak senang approach saya akan letakkan saya punya nombor telefon. Ni pun ada, saya rasa saya punya nombor telefon kat sini. Mana belum keluar pula nombor telefon ni. Nanti kot ada nanti kot. Dekat sini ada nombor telefon saya. Kalau nak apply hibah, boleh call nombor ni, nombor telefon 0192276610 ni, Hisham Abu Hassan. Ataupun dalam saya punya ada apa tu,
description tentang video live ni saya ada letakkan saya punya apa tu, apa orang panggil tu, link untuk WhatsApp saya. Boleh WhatsApp saya, ataupun macam tadilah, hubungilah siapa-siapa ejen yang anda kenal, ambil daripada dia. Asalkan kita ambil, kita bagi kita punya masyarakat kita supaya semuanya mempunyai hibah takaful, supaya kita at least kita dapat mengubah generasi kemudian kita. Kita jadikan kita sebagai orang yang memulakan perubahan tu, orang yang memulakan perubahan untuk generasi kita, kan, generasi kita. So itu sahaja kot daripada saya, perkongsian saya pada hari ini. Dah setengah jam saya berkongsi cerita mengenai apa itu hibah. Mungkin anda boleh recall balik apa itu hibah takaful, kan, kenapa hibah takaful itu penting. Dan saya tunjukkan juga bukti betapa larisnya hibah takaful ni sekarang ni. Yang benar tu datang daripada Allah, yang kurang benar, yang tak baik, semuanya datang daripada kelemahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga insya-Allah ada kesempatan, ada ruang, ada rezeki kita berjumpa lagi pada slot hidup kotor saya. Doakan saya semoga terus istiqamah untuk membuat perkongsian-perkongsian yang baik, dan tegurlah saya jika ada perkongsian-perkongsian saya yang tidak betul. Itu saja daripada saya. Akhir kalam, semoga berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.